sebuah kampung kecil yang indah, tinggal seekor arnab putih berbulu lebat bernama Roro. Kampung itu dikelilingi padang rumput hijau yang luas dengan bunga-bunga liar yang mekar dan sungai jernih mengalir di tengahnya. Pohon-pohon besar memberi teduhan, sementara burung berkicau riang dan ikan berenang bebas. Roro suka berlari-lari di padang rumput bersama kawan-kawannya, Popo, Cici, dan Lala. Mereka sering bermain di celah bunga dan mendengar cerita dongeng daripada haiwan tua di kampung itu. Walaupun Roro gembira, dia selalu terfikirkan tentang satu perkara. Apakah rahsia di hujung pelangi? Pada suatu pagi yang cerah, selepas hujan turun dengan lebatnya, muncul sebuah pelangi yang melengkung megah di langit. Warna-warninya seperti sutera bercahaya, menghiasi langit biru yang masih dibasahi titisan hujan terakhir. "Wah, cantiknya pelangi itu," kata Roro dengan teruja. Dia pun memutuskan untuk mencari rahsia di hujung pelangi. Mungkin ada sesuatu yang menakjubkan di sana, katanya kepada dirinya sendiri. Roro memulakan pengembaraannya dengan penuh semangat. Namun, tidak lama kemudian, dia berdepan dengan cabaran pertama. Laluan yang dilaluinya tiba-tiba menjadi berlumpur akibat hujan sebelumnya. Itu membuatkan kakinya tenggelam dalam lumpur tebal. Dia terpaksa melompat dan mencari jalan yang lebih kering untuk meneruskan perjalanan. Selepas berjaya keluar dari kawasan berlumpur, dia bertemu dengan pelbagai haiwan yang memerlukan pertolongan. Pertama, dia terjumpa dengan si semut yang cuba mengangkat beberapa butir beras yang sangat berat. "Biar aku tolong," kata Roro sambil menunduk untuk membantu si semut mengangkat beras itu ke sarangnya. "Terima kasih, Roro," balas si semut dengan gembira. "Sama-sama, semut," balas Roro. Ketika perjalanan semakin jauh, Roro terjumpa sebatang sungai kecil. "Derasnya sungai. Aku perlu fikir cara untuk sampai di seberang. Tiada jambatan di situ dan air sungai mengalir deras." Roro terpaksa mencari batu besar untuk melompat ke seberang. Namun, sebaik sahaja dia melompat, batu yang dipijaknya licin. Roro hampir terjatuh ke dalam sungai. Lalu, dengan pantasnya, dia mengimbangkan badannya dan berjaya sampai ke seberang dengan selamat. "Fuh, itu mencabar," katanya kepada diri sendiri sebelum meneruskan perjalanan dengan lebih berhati-hati. Kemudian, Roro meneruskan perjalanan dan melihat Cici yang kehilangan anaknya di dalam rumpun lalang. "Jangan risau, Cici,"
Aku akan mencari anakmu, kata Roro. Dengan teliti, dia menyelusuri rumpun lalang dan akhirnya menemui anak burung yang ketakutan. Ini dia, katanya sambil mengangkat anak burung itu dengan penuh kasih sayang dan meletakkannya kembali ke sarang. Cici sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Roro. Ketika perjalanan semakin jauh, Roro mula berasa letih dan lapar. Dia duduk di bawah pokok besar untuk berehat. Adakah aku patut teruskan perjalanan ini? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Namun, langit tidak selalu cerah dan dia tahu perjalanan penuh dengan cabaran. Ketika dia melihat ke langit, pelangi masih jelas kelihatan. Dengan semangat baru, dia mengagahkan diri dan meneruskan pengembaraannya. Perjalanan Roro semakin mencabar apabila dia sampai ke kawasan hutan tebal. Pokok-pokok besar menjulang tinggi, ranting-rantingnya membentuk kanopi yang hampir menutup langit. Cahaya matahari hanya mampu menembusi celah-celah daun, mencipta bayangan berkilauan di atas tanah yang dilitupi lumut tebal. Angin bertiup perlahan, membawa bisikan halus yang seakan-akan suara misteri dari dalam hutan. Tiba-tiba, Roro terdengar bunyi gemerisik dari semak berdekatan. Dia menghampiri dengan berhati-hati dan mendapati sebuah pintu kecil yang seolah-olah muncul dari celah akar pokok tua. Pintu itu bercahaya keemasan dan dihiasi ukiran kuno yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Adakah ini sebahagian daripada rahsia hujung pelangi? Bisik Roro kepada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Ketika menyentuh pintu itu, ia terbuka sendiri, mendedahkan laluan bercahaya. Suara halus kedengaran, mengundangnya masuk. Roro menelan Leo, hatinya berdebar antara takut dan teruja. Haruskah aku teruskan? Rahsia pelangi mungkin di sini, tetapi adakah bahaya menanti? Hutan yang gelap membuatnya ragu. Namun, keterujaannya membuatnya lebih bersemangat. Tiba-tiba, terdengar tangisan perlahan. Dia mencari sumber suara itu dan menemui anak rusa terperangkap di celah dahan tumbang. Jangan risau, aku akan membantumu, katanya, lalu menggigit dan menarik ranting hingga anak rusa akhirnya bebas. Terima kasih, Roro. Aku sangat takut tadi, kata anak rusa dengan penuh syukur. Tidak mengapa, yang penting kamu selamat, jawab Roro sambil tersenyum. Setelah melalui banyak cabaran, Roro akhirnya sampai di kaki bukit, yang mana pelangi kelihatan seolah-olah berakhir. Namun, sebelum dia sempat mendekatinya, muncul seekor burung helang besar yang terbang rendah di hadapannya. Siapa yang berani menghampiri hujung pelangi ini? Tanya burung helang dengan suara garau. Roro menggagahkan dirinya dan berkata dengan yakin, saya hanya
ingin tahu rahsia di hujung pelangi. Burung helang tersenyum dan berkata, rahsia itu bukan di sini, tetapi dalam perjalananmu. Dengan penuh tanda tanya, Roro mula memahami bahawa pengembaraannya sendiri telah memberikan sesuatu yang lebih bermakna. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakangnya. Roro, lihatlah sekelilingmu, kata suara itu. Ia adalah si rusa tua, hewan bijaksana di hutan. Kamu telah membantu ramai kawan di sepanjang perjalananmu. Itulah keajaiban sebenar yang tersembunyi di hujung pelangi. Roro tersenyum dan akhirnya memahami sesuatu yang penting. Jadi, rahsia di hujung pelangi bukanlah harta atau sesuatu yang ajaib, tetapi kebaikan dan kasih sayang yang kita sebarkan kepada orang lain, kata Roro. Dengan hati yang gembira, Roro pulang ke kampungnya dan berkongsi kisah pengembaraannya dengan kawan-kawannya. Ketika malam menjelang, Roro duduk di bawah sinaran bulan, mengenang kembali perjalanannya. Dia menyadari bahawa setiap perbuatan baik yang dilakukan sepanjang perjalanan telah memberikannya kegembiraan yang lebih besar. Kegembiraan yang lebih daripada sebarang harta yang boleh ditemui di hujung pelangi. Dia tersenyum puas dan tertidur dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Esoknya, Roro dan rakan-rakannya terus menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat dan kasih sayang. Setiap kali mereka melihat pelangi, mereka akan teringat-ingat pengajaran yang diperolehi oleh Roro. Mereka akan teringat bahawa keindahan sejati tidak terletak pada apa yang kita cari, tetapi dalam kebaikan yang kita sebarkan sepanjang perjalanan hidup kita. Roro merenung ke langit dengan senyuman di wajahnya. Dia berasa bangga dengan apa yang telah dipelajarinya. Sekarang aku faham bahawa membantu orang lain bukan sahaja membawa kegembiraan kepada mereka, tetapi juga kepada diriku sendiri. Katanya kepada rakan-rakannya. Popo dan Lala mengangguk. Sementara Cici berkicau gembira. Kita semua telah belajar sesuatu yang berharga, kata Lala sambil melompat-lompat riang. Dengan semangat baru, mereka berjanji untuk terus menyebarkan kebaikan dalam kehidupan mereka, menjadikan dunia mereka lebih indah dan penuh kasih sayang. Sejak hari itu, mereka berjanji untuk sentiasa membantu satu sama lain, menjadikan kampung kecil mereka lebih bahagia dan harmoni.